Kisah ini bermula dengan cerita tentang satu makhluk yang sangat ditakuti dalam kepercayaan masyarakat lama di Kalimantan dan Sumatera, yaitu kuyang, atau juga dikenali sebagai palasik. Makhluk ini bukanlah hantu biasa, tetapi dikatakan berasal daripada manusia yang mengamalkan ilmu hitam untuk mendapatkan kecantikan, kekuatan, dan hidup yang lebih lama. Pada zaman dahulu, terdapat seorang wanita yang sangat ingin kelihatan muda dan cantik selama-lamanya. Dia takut menjadi tua, takut kulitnya berkedut, dan takut kehilangan perhatian orang di sekelilingnya. Keinginan itu akhirnya membuatkan dia mencari seorang bomoh yang terkenal dengan ilmu yang sangat gelap dan berbahaya. Bomoh itu memberitahu bahawa ada satu cara untuk kekal muda, tetapi syaratnya sangat mengerikan. Wanita itu perlu mengamalkan satu amalan rahsia, membaca mantra tertentu dan melakukan ritual pada waktu malam. Tanpa berfikir panjang tentang akibatnya, wanita itu bersetuju kerana keinginannya untuk cantik lebih kuat daripada rasa takutnya. Setiap malam, wanita itu akan melakukan ritual tersebut secara senyap-senyap. Pada mulanya, tiada apa yang berlaku. Namun, selepas beberapa malam, dia mula merasakan tubuh badannya menjadi panas dan tidak selesa. Dia juga mula mengalami perubahan yang pelik pada dirinya. Pada satu malam yang sunyi ketika bulan mengambang, sesuatu yang mengerikan berlaku. Kepalanya tiba-tiba terpisah daripada badannya. Namun dia tidak mati. Kepala itu masih hidup. Matanya masih boleh melihat, mulutnya masih boleh bernafas. Lebih mengerikan lagi, daripada lehernya terkeluar organ dalaman yang terjuntai seperti usus dan darah yang menitis. Kepala itu terapung di udara. Pada saat itulah, wanita itu telah bertukar menjadi kuyang. Sejak malam itu, setiap kali malam menjelang, kepalanya akan terbang keluar dari rumah untuk mencari mangsa. Mangsa utamanya ialah wanita yang hamil dan bayi yang baru lahir. Kuyang dipercayai menghisap darah dan tenaga hidup pi daripada ibu mengandung untuk mengekalkan kecantikan dan kekuatannya. Sebab itu, orang zaman dahulu sangat menjaga wanita hamil pada waktu malam. Mereka akan meletakkan benda-benda tertentu di sekeliling rumah seperti duri, berduri, atau alat tajam kerana dipercayai takut pada benda tajam yang boleh merosakkan organ yang terjuntai dari lehernya. Orang kampung mula menyedari kehadiran makhluk ini apabila beberapa wanita hamil tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Ada bayi yang meninggal secara misteri. Ada ibu yang lemah secara mendadak seperti kehilangan darah walaupun tiada luka pada tubuh mereka. Mereka mula mengesyaki bahawa ada sesuatu yang tidak kena di kampung itu. Pada waktu malam, ada yang terdengar bunyi aneh di atas bumbung rumah. Ada yang nampak bayangan kepala terbang melintas di celah pokok. Ada yang ternampak cahaya merah dari mata makhluk itu di tengah kegelapan. Ketakutan mula menyelubungi seluruh kampung. Bomoh kampung akhirnya dipanggil untuk menyiasat. Setelah membuat upacara tertentu, bomoh itu memberitahu bahawa puncanya adalah seorang wanita di kampung tersebut yang telah mengamalkan ilmu terlarang dan kini telah menjadi kuyang. Penduduk kampung mula memerhati tingkah laku wanita-wanita di kampung itu. Mereka mencari siapa yang kelihatan pelik, siapa yang sering berjaga malam, dan siapa yang kelihatan terlalu cantik walaupun usianya semakin tua. Akhirnya, mereka menemui seorang wanita yang mencurigakan. Pada siang hari, wanita itu kelihatan normal, tetapi badannya sangat pucat. Dia jarang keluar rumah, dan setiap pagi ada kesan darah kering di sekitar leher bajunya. Penduduk kampung pun merancang untuk menangkapnya. Pada satu malam, mereka mengintai rumah wanita tersebut. Seperti yang dijangka, mereka melihat satu kepala dengan organ terjuntai keluar dari rumah melalui tingkap dan terbang ke arah kampung. Ketika itulah mereka menyerbu masuk ke dalam rumah dan menemui badan wanita itu yang terbaring tanpa kepala. Mereka menunggu kepala itu kembali. Apabila kepala itu pulang dan cuba masuk semula ke dalam badan, penduduk kampung segera menghalangnya. Ada yang menikam badan tersebut, ada yang memotongnya, ada yang membakarnya supaya kepala itu tidak dapat bersatu semula. Kepala itu menjerit dan terbang ke sana-sini, tetapi akhirnya ia menjadi lemah kerana tidak dapat kembali ke badannya. Akhirnya, kuyang itu mati. Sejak kejadian itu, orang kampung percaya bahawa sesiapa yang terlalu taksub dengan kecantikan dan sanggup menggunakan ilmu hitam akan menerima nasib yang sama. Kisah kuyang menjadi satu amaran supaya manusia tidak tamak, tidak melanggar batas alam dan tidak menggunakan ilmu yang dilarang. Namun begitu, cerita tentang kuyang tidak pernah hilang. Hingga hari ini, masih ada yang mendakwa ternampak makhluk tersebut terbang pada waktu malam di kawasan pedalaman. Masih ada yang percaya bahawa ilmu ini
masih diamalkan secara rahsia oleh segelintir individu. Dan sebab itulah kisah kuyang masih diceritakan turun-temurun sebagai salah satu makhluk paling menakutkan dalam kepercayaan masyarakat Nusantara.